من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis berkaitan dengan hukum hakam yang dikumpul ataupun dikarang oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Sekarang ni kita sampai kepada hadis yang ke-13. Katanya wa an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. Maksudnya, daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Abu Waqid Al-Laythi, yang mana nama dia sebenarnya adalah Al-Harith bin Auf Al-Laythi. Cuma panggilan yang masyhur adalah Abu Waqid Al-Laythi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada tahun 668 Hijrah di Mekah ketika berusia 85 tahun. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang dipotong dari binatang sedangkan binatang itu masih hidup, maka yang terpotong itu adalah bangkai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, maksud dia sesuatu yang dipotong daripada binatang sedangkan binatang itu masih hidup, maka yang terpotong itu adalah bangkai. Hadis ini dikeluarkan oleh beberapa orang ulama hadis, di antaranya Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, yang mana Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi menyebut asbab wurudil hadis, maksudnya sebab datang hadis ni. Sebab dia Rasul khabar gitu. Sebabnya sebahagian daripada ataupun di antara adat puak-puak jahiliyah dulu, kalau dia nak makan unta, tak mau makan besar lah, nak makan sikit-sikit. Dia tengok goh unta besar, dia kerak gula. Jadi kalau sembelih bapak unta takkan nak dah habis untuk sekeluarga. Jadi sayang juga. Peti-peti tak ada macam kita ni. Kita ni tak apa, boleh letak dalam peti. Jadi dia kerak sikit. Tengok kambing
hok gemuk-gemuk tu, rasa nak makan kambing ni tengah hari ni. Nak meleh seekor takut habis. Jadi kat monggeng kambing, diri sikit. Boleh lah makan untuk tengah hari tu. Itu ada sebahagian daripada puak jahiliyah ataupun ada yang dilakukan oleh puak jahiliyah. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Madinah, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat penduduk Madinah melakukan hal tersebut. Dia kerak bonggol unta, goh unta tu lah. Lepas tu dia ambil bahagian kawasan punggung kambing. Tak meleh pun. Jadi ibu tu masih hidup lagi lah. Lalu tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun, maka hukumnya adalah fahuwa mayyit. Setiap apa hak yang dikerak daripada binatang ketika mana binatang tu hidup, hukum dia adalah bangkai. Maksudnya tak boleh nak makan, haram makan. Sebab Allah Subhanahu wa taala larang kita makan bangkai. Dalam Quran Tuhan kata, hurrimat alaikumul maitah, diharam kepada kamu bangkai. Tak boleh makan bangkai sebab bangkai adalah najis. Jadi sama juga dengan hukum bangkai. Kalau orang tu kerak satu juzuk daripada anggota binatang ketika mana dia masih hidup, rasa nak makan sup ekor ni, takkan nak makan sup ekor meleh lembu, kerak ekor saja dah. Kerak ekor saja, apakah hukum? Hukum dia adalah haram. Kalau kita tak tahu tu, nak buat mana? Kadang-kadang ada kan di tempat kita kan, orang mera lembu, hilang lembu, jumpa dalam hutang, tengok kepala kaki depan ada, kaki belakang dua tak ada, tekok-tekok tak meleh. Nya pikul lagi dua peha belakang, dua peha nya jual pula. Kita makan sedap je kita makan. Haram ke tak? Tak haram sebab kita tak tahu. Maksudnya dimaafkan sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Baik, katanya sesuatu yang dipotong daripada binatang sedangkan binatang itu masih hidup, maka yang terpotong itu adalah bangkai. Itu kena ingat hukum dia. Melainkan dia ada benda yang dikecualikan. Benda tu kita herak daripada binatang ataupun benda tu dipotong daripada binatang ketika mana binatang tu hidup, tapi hukum dia tidak najis, iaitu bulu binatang yang dimakan dagingnya. Kalau binatang tu halal makan daging dia, lembu, kuba, kambing, biri dan seumpamanya, maka bulu dia, hak yang tercabut daripada binatang tersebut ketika dia hidup, hukum adalah suci. Jadi hadis ni bukanlah memberi maksud segala benda hak yang berpisah daripada binatang yang hidup dihukumkan sebagai bangkai. Bukan ada benda hak yang dikecualikan. Kerana di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, kata Allah Taala, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Maksudnya, dan daripada bulu kambing, bulu unta, bulu biri, semua saat itu adalah menjadi perkakas rumah dan mata benda hak yang kita duk pakai sehingga waktu yang tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa bulu binatang-binatang tersebut benda adalah nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Maka dihukumkan dia sebagai suci walaupun dia dikerak daripada binatang yang hidup. Jadi pendek kata, hak yang dikerak daripada binatang yang hidup, hak kata hukum dia bangkai, bukanlah semua sekali. Ada benda hak yang dikecualikan. Okey, itu. Seterusnya, kalau kita bincang sebelum daripada ni, kalau bangkai ikan, hukum dia halal, hukum dia suci, boleh kita makan. Sama juga dengan benda kalau kita kerak ikan. Biasa kalau orang dulu je netok ikan kan, tengah malam bawa lapu nyuluh pergi kat bedang, tengok ikan ruang, dia tetok kena bahagian ekor, bahagian depan lagi ekornya boleh ke dia. Dia boleh makan ke tak? Boleh makan, tak ada masalah, kerana bangkai ikan hukum dia suci. Baik, seterusnya, hadis seterusnya, babul aniyah, bab bijana.
Ia dalam kitab lama dia tulis bijana. Kita ni kalau bahasa baru kita kata bekas. Dia sebenarnya penggunaan bekas dia ada hukum. Okey, kita tengok. Ada bekas yang tidak boleh kita guna, ada bekas yang boleh kita guna. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Hudzaifah bin al-Yaman. Hudzaifah bin al-Yaman seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana gelarang yang diberikan kepada Hudzaifah bin al-Yaman adalah sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyimpang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana maksud menyimpang rahsia ni adalah nama-nama puak munafiqun, orang-orang munafik yang duduk di Madinah. Rasul dak khabar belaka kepada sahabat. Rasul khabar kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Siapa orang munafik di kalangan penduduk Madinah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Sebab itulah Hudzaifah bin al-Yaman diberi gelarang sebagai sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyimpang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah sahabat. Ayah dia Al-Yaman juga sahabat. Nama ayah dia adalah Husail. Ayah dia juga sahabat. Yang mana ayah dia asal penduduk Mekah, dan Hudzaifah juga dilahirkan di Mekah. Dia dengan ayah dia kedua-dua memeluk Islam. Cuma ayah dia mati dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ayah dia mati. Yang mana dalam peperangan tersebut ayah dia dibunuh oleh orang Islam sendiri. Tersilap. Orang Islam silap bunuh. Allahu Rabbi. Mati ayah dia, mati syahid lah. Kata dia, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu menggunakan bijana. Bijana ni bekah. Pinggang, makuk, gelah, cawang, puyuk, belanga, kuali. Masuk belaka tu. Jangan kamu menggunakan bekas emas dan perak. Jangan kamu makan menggunakan pinggang dari keduanya. La tashrabu tu maksudnya jangan kamu minum. Jangan kamu minum menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Jangan kamu makan menggunakan pinggang daripada emas dan perak. Itu adalah untuk kegunaan orang kafir di dunia, dan kamu akan menggunanya di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak khabar kepada kita satu hukum yang perlu kita kena tahu, bahawasanya kalau kita nak makan, kita nak minum adalah bekah. Pastikan bekah yang kita guna untuk makan dan minum bukanlah diperbuat daripada emas perak. Kat kita dah ada mereka orang hok kaya sungguh. Orang kaya sungguh dok mari pula surah bala dok sibuk ke jaga harta pula. Dah soh kata gelang bekah emas perak, memang dah tubik rumah dok jaga semua, takut hilang, takut orang rapok. Sibuk dok jaga benda tu. Jadi kalau sekiranya orang tu kaya lagu mana pun, jangan sekali-kali dia makan dan minum daripada bekah yang diperbuat daripada emas dan perak. Hukum dia adalah haram. Kerana bekah yang diperbuat daripada emas dan perak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita orang Islam di dalam syurga kat gini. Allah Taala akan bagi kepada atas dunia untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Bukan maksud hadis ni orang kafir halal guna dak, bukan. Tapi buang dia. Orang Islam dilarang guna daripada bekah tersebut untuk makan dan minum. Dah kalau dak makan dak minum, kita guna wak cetong je, kita dak guna wak makan minum pun. Guna cetong. Cetong dia cetong emas tu. Jangan main. Wak cetong tu ambil air kolah cetong. Ataupun rumah dia saat ni tu bukan cetong cetong. Lepas tu benda air pahit air emas. Jangan main. Makuk tandah emas tu. Allah Rabbi mulianya tahi dia. Siapa ke makuk tandah emas. Hukum dia
kata ulama hukum dia haram juga. Walaupun dalam hadis Rasul tak sebut, tapi kata ulama qiyaslah dalam hadis Rasul sebut makan minum, hak penggunaan selain daripada makan minum mengambil hukum yang sama. Kita guna untuk bersuci, guna untuk berwudu, guna untuk mandi wajib, dia mengambil hukum yang sama. Sehingga kan sebahagian daripada ulama mengatakan ijma' ulama bahawasanya tidak boleh kita guna bekas yang diperbuat daripada emas dan perak sama ada pada makan, minum ataupun penggunaan-penggunaan yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tu dia silap faham. Dia kata dah dalam hadis Rasul kata jangan minum, jangan makan, penggunaan lain tak ada masalah. Kata ulama, dak, dalam hadis Rasul sebut makan dan minum kerana kebiasaan penggunaan hak itulah. Hak selain daripada makan minum pun hukum dia sama. Sebab itulah salah sama sekali kalau orang tu dia kata mana Allah Ta'ala larang makan riba dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang beriman, mu jangan makan riba. Jangan makan riba. Dia kata kalau kita ambil riba buat beli pakaian dah apa sebab Tuhan larang makan. Jadi kalau kita ambil riba, pitih riba tu buat beli lipat dah apa? Sebab kita bukan makan, Tuhan larang makan. Itu adalah salah. Ketika mana Allah Ta'ala larang makan, maka makan tu hukum dia adalah haram. Selain daripada makan, dia mengambil hukum yang sama. Kerana benda? Kerana kalau kita tengok elak dia sama je. Allah Subhanahu Wa Ta'ala harang riba, bukan setakat pada makan, bahkan selain daripada makan pun hukum dia sama. Sama juga dengan masalah guna bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, bukan setakat pada makan dan minum, penggunaan lain pun sama. Cuma Allah Ta'ala sebut makan dan minum kerana biasanya penggunaan tu lah orang guna. Dah benda hak yang mesti, hak yang daruri, hak yang perlu makan dan minum kena bakar bekas. Jadi makan dan minum ni benda asasi lah dalam kehidupan kita. Tak boleh dah daripada riba, tak boleh dah bekas emas daripada perak. Jadi kalau benda hak yang tidak asasi, lebih lagi tak boleh. Okey, habis. Kita kena ingat penggunaan ni haram guna bekas emas dan perak ni bukanlah untuk lelaki saja. Bukan untuk orang puang pun sama. Dia orang puang boleh pakai emas, iaitu emas hak yang bentuk perhiasan. Adapun kalau pinggang emas, pinggang perak, orang lelaki tak boleh, orang puang tak boleh. Ni haram ni bukanlah kata khusus untuk orang lelaki, bukan umum. Sama ada dia tu lelaki ataupun puang, dia mengambil hukum yang sama. Hak yang kata emas halal kepada orang puang, haram kepada orang lelaki, tu perhiasan, gelang, gata, cicing, subang. Tu halal orang puang tak apa lah. Tu pun orang puang bukan boleh pakai ikut dang. Awak kata halal kok 8 kilo nyepiku emas. Nak jalan tu neleh bahu. Tu tak boleh kok. Nak nubuk bawang tu kena nguruk bahu. Sebab letih sangat akak 2 kilo 2 kilo nak akak dung. Banyak sangat emas duk tangan. Dia boleh pakai tapi ada hak dia, ada batasan dia. Dia bukan boleh pakai secara mutlak. Baik. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Seterusnya katanya wa an ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Ummu Salamah, katanya Ummu Salamah seorang sahabiat Rasulullah. Dalam masa yang sama dia adalah isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebelum daripada dia nikah dengan Rasulullah, suami dia adalah Abu Salamah. Suami dia cedera dalam peperangan Uhud. Lepas daripada tu suami dia meninggal dunia. Habis iddah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan dia. Jadi Ummu Salamah ni di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Ummu Salamah bukan Ummu Salamah. Kita pernah cerita dah sebelum daripada ni. Ummu Salamah tu dia panggil kunyah, mak kepada Salamah. Nama dia sungguhnya adalah Hindun. Nama dia Hindun. Hindun tu nama di antara nama isteri Rasulullah. Kita orang dulu ada orang ke tempat kita nama Hindun. Ni tak ada orang nama Hindun. Tak ada orang nama Hindun. Dulu ada orang nama Hindun. Tu adalah nama kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ummu Salamah katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang yang minum dengan menggunakan bekah atau mangkuk daripada perak, sesungguhnya akan menggelegok dalam perutnya api neraka jahanam. Allahu Rabbi, pada zahirnya kita tengok dia minum air. Pada zahirnya dia makan nasi, oh kenyangnya dia. Makan bekah daripada mah dan perak tu, oh hebat dia. Tapi pada hakikatnya sebenarnya dia telah memasukkan ke dalam perut dia neraka jahanam. Teruknya. Sebab itulah kata ulama, di antara dosa besarnya adalah seseorang yang mengambil bekah daripada mah dan perak guna untuk makan dan minum. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita kalau di dalam kitab fiqh, kita kena cerita sikit dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh ni dipanggil ada babul aniyah. Bab pada menyatakan bekah-bekah. Sebab hadis ni hadis ni sebab Rasul larang guna bekah yang diperbuat daripada mah dan perak. Jadi kita nak makan kena pakai bekah lah, nak minum kena pakai bekah lah. Tapi bekah yang kita pakai jangan bekah daripada mah dan perak. Dalam kitab fiqh dipaham panjang lebar. Dan kalau gini guna, bekah ni bukan mah perak, bekah tembaga. Contoh. Tapi kita sadu dengan mah perak, dia mengambil hukum sama ke tak? Ni cerita dalam kitab fiqh. Kata ulama, kalau sadu saat itu ada jiring mah, ada jiring perak, hukum dia sama. Walaupun asal bekas saat itu bekas tembaga. Dan kalau bekas ni asal bekas mah, bekas perak, tapi kita tepek kat luar besi, apakah hukum? Kata ulama tak ada masalah. Sebab benda tak ada masalah pula. Okey, dia kata alasan haram guna bekas tersebut, yang pertama adalah ada khuyala, ada sombong. Oh, sombong sangat. Siapa ke bekah pun, orang lain tak boleh nak makan, dia usah kata boleh makan. Bekah pun mah, bekah pun perak, doa lalu, sombong terajak. Siapa kepecah habis hati orang fakir miskin. Jadi ketika mana dia menutup bekas mah dan perak, tak ada kesombongan. Sebab nampak pada zahirnya besi. Lalu tu kata ulama, boleh. Dalam kitab fiqh disebut pula dhabbah, tampal. Bekas tu bekas mah, bekas tu bekas perak. Dah boleh tak kita nak tampal? Bekas tu bukan bekas mah, bukan bekas perak. Katakanlah bekas tembaga ke, bekas nekel ke, bekas besi ke. Tiba-tiba bekas tu bocor. Bocor boleh tak kita nak tapur dengan mah? Boleh tak? Kata ulama, tapur dengan mah, apa hak yang disebut oleh sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, tapur dengan mah sikit ke, banyak ke, hukum dia sama. Tak boleh. Tapi kalau tapur dengan perak, ada berlaku khilaf. Kalau tapur dengan perak, takut dia perak, dia kena tengoklah tujuan kerana perhiasan ke, kerana keperluan. Kadang-kadang kita saat itu boleh nak tapur dengan benda lain, tapi oleh pandai perak banyak kat rumah kita, kita memang kaya sikit, malah nak cari benda lain, pakai tapur dengan perak. Jadi nak tapur dengan benda lain boleh, tapi yang ditapur dengan perak tu dipanggil lizinah, kerana perhiasan, maka hukum dia adalah haram. Tapi kalau kerana hajah, diperlukan, tengok sikit ke besar, kecil ke besar. Kalau besar tak boleh juga, tapi kalau sikit, maka hukum dia adalah dibolehkan. Ulama bahas panjang lebar berkenaan dengan masalah ni. Baik. Jadi apa orang hak yang menggunakan bekah yang diperbuat daripada mah perak, dia makan, dia minum, sebenarnya dia telah memasukkan ke dalam perut dia api neraka jahanam. Allahu Rabbi, masuk dalam perut api neraka jahanam. Kita silap minum air hak panas sikit aja dak sedar, tak. Allah, rasa nak putus rasa lidah. Kita ingat air tu sejuk dah, kita pun ambil lah. Memang dahaga sungguh. Balik tengah hari, rupanya bini kita baru wak, air tengah gelegak dia wak tau. Dia tahu abang dia nak balik, bini ingat balik dalam 10 minit lagi. Tiba-tiba abang balik awal gitu. Kita pun turun daripada motor, tak tengok, tak tanya dah air panas ke sejuk. Tahu Allah, warna rasa lidah. Warna rasa lidah tu baru air, bukan neraka jahanam. Ni dimasuk neraka jahanam. Dalam satu hadis ketika mana Rasulullah menceritakan ahli neraka yang paling ringan sekali kena seksa, dalam riwayat yang lain menyebut bahawasanya orang tersebut adalah Abu Talib. Letak 2 butir batu neraka jahanam di bawah tapak kaki dia. Tapak kaki yang tempat tinggi, akhmas qadamai. Gelegak atak. Tak bawah tu gelegak atak. Allahu Rabbi. Benda tu dia tak dalam perut dia. Allahu Rabbi. Rasanya nak padang lah. Nak padang kalau nak gong. Nak padang. Kita kalau orang puang ni, kalau nak comel, siapa ke menderita tubuh dia, kita kata nak padang.
Usah kata nak nunjuk pada ada comel-comel pun kalau makan daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Tapi pada hakikatnya dia telah merosakkan diri dia, telah membinasakan diri dia, dia telah menempuh kemurkaan Allah. Sebenarnya pada hakikatnya dia telah menempuh kecelakaan yang kekal abadi selepas daripada dia meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Seterusnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sebelum tu kita ada lagi. Kena sebut juga lagi. Dah bekas yang selain daripada emas dan perak, tapi barang hak yang kita buat bahan dia tu bahan mahal. Contoh kita kata mata. Bekas yang diperbuat daripada beliang terus. Beliang zaman kita ni kadang-kadang mahal daripada emas lagi. Cawang rumah dia cawang beliang. Ada 8 putih cawang beliang. Suti-suti tu 3 juta. Allah Rabbi. Apakah hukum guna? Okey, kata ulama tak ada masalah, hukum dia adalah harus. Kata ulama, dah apa? Kerana tidak ada dalil yang melarang. Apabila tidak ada dalil yang melarang, dia kembali kepada kaedah al-aslu fil asya'il ibahah. Asal pada perkara adalah diharuskan. Cuma ada juga sebahagian ulama kata tak boleh. Ada. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam saraf, dalam pembaziran. Allah Subhanahu wa taala larang kita melakukan pembaziran. Baik. Jadi ala kulli hal, ada sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya bekas yang diperbuat daripada bahan-bahan hak yang mahal, mata zamrud ke, beliang ke, selain daripada emas dan perak, hukum dia adalah boleh kita guna. Kerana tidak ada dalil yang melarang. Hak yang Rasulullah larang mah dengan perak sahaja. Hadis seterusnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal ihabu faqad tahur akhrajahu Muslim wa 'indal arba'ah ayyuma ihabun dubigh faqad tahur. Maksud hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sepupu Rasulullah. Ayah dia Abbas adalah adik kepada ayah Rasulullah, Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah adalah sepupu. Dia ni Abdullah bin Abbas seorang sahabat Rasulullah yang cukup alim. Sehingga di antara gelaran yang diberikan kepada Abdullah bin Abbas adalah habrul ummah, orang yang cukup alim di dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara gelaran yang diberi kepada Abdullah bin Abbas adalah turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, orang yang cukup mahir dalam penafsiran Al-Quranul Karim. Kalau kita tengok Abdullah bin Abbas, dia masa Rasul wafat, umur dia saat itu tak balik lagi, maksudnya tak sampai 15 lagi. Umur dia lebih kurang dalam 13 tahun ketika Rasulullah wafat. Tapi walaupun dia budak, dia mengambil kesempatan di mana ketika masa Rasulullah hidup dengan menuntut ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia termasuk dalam kalangan sahabat yang cukup alim. Itu cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma secara ringkas. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyaklah Rasul nasihat dia. Di antara nasihat yang Rasul bagi nasihat kepada dia, dan mungkin ni di antara keberkatan yang diambil daripada nasihat Rasulullah diamal dalam kehidupan dia. Satu ketika dia duduk belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tu kata Rasulullah kepada dia, ya gulam, inni uallimuka kalimat. Wahai budak, aku nak ajar kepadamu beberapa kalimah. Mu nak tak? Memang dia nak, dia duduk rapat dengan Rasul, hidup ikut sama, duduk turut sama Rasul, memang dia nuntut ilmu. Tiba-tiba Rasul nak ajar kepada dia beberapa kalimah, nak lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia, ihfazillaha yahfazka. Mu jaga Allah, mu pelihara Allah, Allah Taala pelihara mu. Kalau mu nak dapat penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah, mu kena jaga Allah. Dah jaga warna Allah. Kita tak mampu nak jaga Allah. Maksud jaga Allah Ta'ala adalah jaga Allah Ta'ala dalam perintahnya dan dalam larangannya. Segala perintah Allah Ta'ala kita kena jaga. Segala larangan Allah Ta'ala kita kena jaga. Kita kena buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Kita kena tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu yang dimaksudkan dengan jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jaga Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jaga kita. Ni hak yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka, mu jaga Allah, Allah Taala jagamu. Allah Taala jaga seseorang yang jaga dia bukan setakat di dunia, bukan di akhirat, bukan setakat di akhirat, bukan di dunia. Dunia Allah Taala jaga. Allah Taala jaga mata dia, Allah Taala jaga tangan dia, Allah Taala jaga kaki dia. Sebab itulah kita dapati ada sebahagian daripada para alim ulama ketika mana dia meninggal dunia, selang beberapa tahun lepas daripada dia mati, orang korek kubur, tengok mayat dia seperti asal dak acuh sikit pun. Dah buat apa sampai tahap tu? Kerana masa dia hidup dia jaga Allah Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala jaga dia. Allahu Rabbi. Jadi Abdullah bin Abbas, nama dia adalah Abdullah bin Abbas, cuma orang masyhur dia Ibnu Abbas. Sebab dia kata Ibni Abbas. Daripada Ibni Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulit bangkai, kulit binatang lah, apabila disamuk sesungguhnya ia jadi suci. Kulit bangkai apabila kita samuk dia jadi suci. Bangkai hukum dia najis. Bangkai hukum dia najis. Bangkai tu benda bangkai. Bangkai ni adalah setiap binatang yang mati tanpa ada sembelihan yang dinisbahkan kepada syarak. Meleh dah, dak butuh lekang dak setarang. Pisah tupu, dak cakap nak ronyoh, dak cakap nak rogok. Dak butuh setarang lekang, mapuh lembu sebab cekak tekok gitu je. Baik. Jadi bakar tu. Walaupun gaya haji. Jadi nak meleh lembu tu kena jaga molek lah, kena tajang lah pisau. Mapuh lembu. Bakar. Boleh makan tak? Tak boleh makan. Najis. Bangkai najis. Tapi kulit dia boleh kita ambil. Boleh. Ambil buat benda. Ikut anak buat benda. Buat baju ke? Dan kalau tak mau buat baju, buat suara dalang. Boleh, ada masalah. Buat suara dalang dengan kulit lembu. Ada masalah. Buat seluar. Buat baju. Buat piyok. Buat kasut. Buat lipas. Buat beg piti. Boleh. Tapi dengan syarat kena samuk dulu. Warna samuk. Basuh 7 kali. Tak. Kita samuk. Kalau orang Terengganu dia faham samuk ni nu basuh 7 kali nu ah. Salah satu dengan air tanah. Maksud samuk di sini adalah kita kena buang benda-benda yang dapat merosakkan kulit. Kita kena hilangkan daging dia, hilangkan lemak, buang urat, buang darah, benda yang dapat merosakkan kulit. Buang belaka. Dah nak buang benda ikut dengan alat benda. Cari alat hak tajam-tajam. Kalau boleh buat ngelogok, buat ngelogok. Macam-macam kan alat ni kan. Okey, apabila kita buang kulit bangkai tadi, hukum dia suci. Kulit bangkai. Kena bangkai ni adalah binatang yang mati tanpa ada sembelihan yang dinisbahkan kepada syarak. Jumpa rimau. Masuk dalam hutang jumpa rimau. Lapah kulit rimau. Rimau tak boleh makan. Ambil kulit dia. Dah salah di sisi undang-undang. Salah tu salah lah. Kita nak ayat hukum ni. Tu masalah lain. Undang-undang memang salah lah. Ambil gitu kulit rimau. Tapi daripada segi hukum, kulit rimau saat ni tu hukum dia suci. Jadi kalau kita buat kasut ke, kita buat spender ke, kita buat baju ke, maka boleh kita pakai dalam sembahyang. Buat piyah ke, boleh kita pakai dalam sembahyang. Kulit kucing sama juga. Kucing mapuh, langgar lori, langgar kereta kita ambil, bukan nak makan tak, nyelapah. Ambil kulit, samuk, buang-buang benda yang merosakkan kulit, maka boleh kita guna kulit kucing. Kulit benda lagi ikutlah, melainkan kulit anjing dengan babi je. Kulit anjing dengan babi samuk, banyak mana pun dia tidak suci. Sebab babi dengan anjing dia panggil najis ain. Kita samuk lagu mana pun dia tidak suci. Adapun kulit binatang yang kita sembelih, binatang yang kita sembelih, dia bukanlah dinamakan bangkai. Kulit dia kita dak samuk pun tetap suci. Cuma kalau dak samuk dia busuk dia kena samuk jugalah, tak mau busuk. Kita kena faham molek. Ada juga orang tu dia kata saya dah samuk dah kulit ni siapa nak? Lepas daripada orang gebang lembu. Saya samuk dah, saya tolong samuk Dan siapa nak kulit ni? Dia sebenarnya kulit tu dak samuk ke kalau binatang kita sembelih dengan sembelihan yang dinisbahkan kepada syarak, hukum dia suci. Cuma untuk nak jaga, tak mau busuk kulit, tak mau rosak kulit, maka kita kena buanglah
benda-benda hak yang dapat merosakkan kulit, darah dia, daging dia, lemak dia, urat dia, lendir-lendir, kita buang belaka. Baik. Jadi kulit binatang apabila disamak, maka dihukumkan bersih. Dia samak ni bukan mesti orang Islam. Orang kafir samak pun tak apa. Kita pergi beli kulit di tailor. Dia tailor banyak kulit. Orang buat baju-baju kulit apa semua sekali, beg-beg kulit ambil di tailor lah. Pergi beli kulit di tailor. Dari tailor tu, mari daripada atas tu, bukan orang Islam meleh, orang dia meleh. Dah boleh dah. Tak ada masalah sebab kita tengok bahagian dalam kulit saat ni tu tak ada benda dah. Comel meletai dah. Jadi samak ah. Suci lah. Tapi jangan beli kulit lembu dah. Kulit babi dah lah. Kulit babi tak boleh lah. Tapi kena pandai jugalah. Ada seorang kawan hamba tu orang Kelantan ustaz kau. Tapi dia minat buat beg kulit Lepas tu orang tepuh banyak dengan dia. Dia siap beli mesin apa semua sekali. Lepas tu dia pun pergi beli alik tailor tu. Dia pergi beli di munduk kulit. Masuk kedai siang. Dia kata saya nak kulit lembu. Saya tak mau kulit babi. Lepas tu orang siang kata ni lah kulit lembu dah Dia pun ambil lah. Dia tak tahu colour benda. Beli lah. Beli dia buat 20 hotel. Beg kulit tu. Comel dah. Orang tepuh. Mahal pula Lepas tu siapa masa cukup dah 20 hotel siap dah ke nak pergi jahit. Dia kena ada jahit sikit Ada tempat yang perlu jahit sikit. Dia pergi kedai tu tengok. Dia kata ni bukan kulit lembu ni. Kulit babi Tengok ada tiga Ada butir dia Ada tiga Allah Rabbi. Parok. Rugi saja hari tu. Wak dah lelah 20 hotel. Kalau tidak kat 2,000 dah boleh. Tapi nak buat ni. Tapi kalau orang yang tak tahu, tak ada takwa dalam hati tu, tak kira lah. Kulit babi orang tak tahu pun kita jual je lah. Boleh kau biti 2,000. Kalau orang tak ada takwa dalam hati, orang yang ada takwa, Allahu Rabbi, nyesal dosa royak lah. Kalau orang yang ada takwa, sebab itulah pentingnya takwa yang ada dalam hati. Sebab itulah di antara benda yang diwajibkan kepada khatib baca khutbah, kena kata wasiat dengan takwa. Khutbah pertama kena, khutbah kedua kena. Kalau tok khatib dak khabar, dak wasiat dengan takwa, tak sah khutbah dia. Sebab penting takwa. Penting takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, wa an Salamah bin al-Muhabbiq radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tuhuruha, sahahahu Ibnu Hibban. Maksud hadis daripada Salamah bin Muhabbiq radhiyallahu taala anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulit binatang yang mati apabila disamak, hukum dia adalah suci. Sama kulit ular kita tengok ular mapuh, ambil lapah kulit, ambil boleh, tak ada masalah. Buat tali pinggang kulit ular tu tak ada masalah, tapi dengan syarat samak. Baik. Ni hadis ni sama dengan hadis sebelum daripada ni. Seterusnya, wa an Maimunata radhiyallahu ta'ala anhu qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajrunaha faqal law akhadhtum ihabaha faqalu innaha maitah faqal yutahhiruha al-ma'u wal qarad akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Katanya daripada Maimunah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya dia Maimunah juga di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan dia pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-7 daripada hijrah. Dia meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Okey, itu Maimunah. Katanya daripada Maimunah radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lalu di hadapan sekumpulan orang ramai yang sedang menyayak kulit seekor kambing. Baik, baginda bersabda, dia terjemuh lagu tu, biarlah. Baginda bersabda, alangkah baiknya jika kamu mengambil kulitnya. Mereka menjawab, sesungguhnya ia adalah bangkai. Dia gini. Jadi ada seekor kambing, sebahagian daripada sahabat duk eret.
kambing tu mapuh. Jadi bangkai lah. Kata Rasulullah, molek kau mu ambil kulit dia. Lalu tu sahabat jawab, mereka menjawab, sesungguhnya ia adalah bangkai. Bangkai ni Rasulullah. Mapuh dah Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sucikanlah kulit itu dengan air dan al-qarad. Al-qarad ni sejenis benda yang digunakan untuk benda tajam, yang digunakan untuk menghilangkan benda-benda yang dapat merosakkan kulit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Jadi 3 hadis tadi adalah menjadi dalil bahawasanya kulit bangkai apabila kita samuk, hukum dia suci. Okey, kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung balik akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.